Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam kita, Tuan Kai, kemudian seluruh hadirin muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan buku kita ni 40 sirah ini. Kita dah lalu beberapa siri sirah dan seperti mana saya sebutkan, kita dah habis berkait dengan riwayat-riwayat palsu. Ini kita kuliah pertama kita masuk berkenaan dengan riwayat-riwayat yang lemah. Dan hari ini pun kita pergi lagi kepada riwayat-riwayat yang lemah pada buku surat 81, nombor 19 berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Tak apalah, kita ikut buku lah. Kan? Ikut bulan-bulan Rejab apa semua ni, Isra Mi'raj kan. Tapi yang tu nanti insya-Allah kita akan lalu daripada sudut riwayat dan sebagainya. Okey, jadi yang ke-19 berkenaan dengan adakah hijrah berlaku pada bulan Muharram. Okay. Jadi bila kita sebut perbincangannya, kita akan dapati sampai nasyid pun ada lah. Permulaan hijrah kan. 1 Muharram detik permulaan kan. Perkiraan tahun Islam hijrah. Perkiraan tahun Islam hijrah tu pun dah salah. Ada kalender apa semua tu kan. Jadi insya-Allah hari ni kita akan detailkan dan juga berapa peristiwa-peristiwa penting ataupun pengajaran-pengajaran penting kita boleh amalkan dalam kehidupan kita melalui rentetan insya-Allah hijrah ini. Okey. Hijrah, ramai dalam kalangan masyarakat menganggap bahawa hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Muharram. Namun pendapat ini tidak tepat. Maka pandangan para ulama mengenai riwayat ini, Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut di dalam Fathul Bari, syarah kitab kepada Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan sesungguhnya qudum, yakni kedatangan baginda Nabi SAW, hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal tanpa khilaf. Kan? Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jauh tu. Kalau nak ikutkan kata bulan yang baginda Nabi SAW berhijrah. Okey. Kemudian, pendapat bulan Nabi SAW berhijrah adalah bulan Rabiul Awal juga dikemukakan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, juga Imam Ibn Hisham dalam kitab sirahnya Sirah Ibn Hisham. So kita kata pendapat pertama Al-Hafiz Imam Ibn Hajar. Kenapa dia panggil Al-Hafiz? Hafal hadis lah. Hafal hadis. Cuma mereka berbezalah pandangan pendapat kenapa digelar Al-Hafiz tu. Biasanya bila sebut Al-Hafiz ni dia hafal hampir semualah hadis-hadis baginda Nabi SAW. Walaupun ada yang tetapkan 100,000, ada yang tetapkan 300,000 dan sebagainya. Kita kata itu bukan hadis, itu jalur periwayatan dia. Okay? Jalur periwayatan yang nak sampai kepada Nabi SAW itu dia ada dia punya riwayat-riwayat dia. Kan, contoh kalau kita tengok nanti cerita tentang Nabi ke Mekah ni, riwayat Ibn Abbas ada, lebih kurang sama, riwayat daripada Anas bin Malik sama, riwayat daripada Aisyah, daripada Urwah dan sebagainya pun sama. Jadi dia banyak jalan. Jadi yang tu yang dihafal tu. Maksudnya daripada siapa, daripada Anas. Daripada siapa, daripada Ibn Abbas. Daripada siapa, daripada Aisyah. Tapi sebenarnya dia cerita yang sama. Yang tu dipanggil sebagai riwayat hadis yang boleh sampai beratus ribu tu. Ni kan. Okey. Seperti mana kita sebut sebelum ni, kalau awal-awal kuliah dulu kan, kalau kita ingat balik, kita sebut Imam Nawawi rahimahullah sebut hadis sahih ni tak sampai, lebih kurang 12,000 hadis yang sahih lah datang daripada Nabi SAW. Cuma periwayatan itu banyak. Daripada 12,000 tu kembang mungkin satu hadis tu ada 70 riwayat. Kan, ada 15 riwayat. Itu yang jadi beratus ribu. Itu konsep. Jadi Al-Hafiz Imam Ibn Hajar maksudnya dia menghafal, ingat kepada semua riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada baginda Nabi SAW. Okey, syarah Fathul Bari ni 26 tahun lebih dia ambil untuk mensyarah Sahih Bukhari. Imam Bukhari 16 tahun nak susun Sahih Bukhari. Kan, itu dia punya hutang lah. Sebab tu ada sebahagian para fuqaha menyatakan bahawa, para ulama hadis menyatakan bahawa umat ini dia terhutang kepada Imam Bukhari. Umat ini terhutang kepada Imam Bukhari, maka Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dah bayarkan hutang tu. Hutang apa? Menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih
Al-Bukhari. Itu kelebihan Imam Ibn Hajar. Sahih Bukhari ni banyak beratus. Beratus. Semua mazhab mensyarahkan Sahih Bukhari. Kan? Macam ni mazhab Syafi'i lah. Kalau Al-Hafiz Imam Ibn Hajar sekalian ni mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ibn Battah mazhab Maliki. Kalau Badruddin Aini mazhab Hanafi. Kalau Ibn Battah tadi Maliki. Kalau Hanbali Ibn Rajab Al-Hambali. Ada syarat tapi tak sempat habis. Kan? Baik. Maka kata beliau menyebutkan bahawa Nabi tu sepakat tak ada khilaf di kalangan para fuqaha, para ulama hadis, para ulama sirah, bermulanya hijrah Nabi itu adalah pada Rabiul Awal, tanpa khilaf, tak ada beza pandangan pendapat. Tak ada yang kata bermula tu Safar, bermula tu ialah kita kata Rabiul Awal ke apa, tak ada. Semua menyatakan bermula Muharram ke apa, tak ada. Semua menyatakan Rabiul Awal. Baik, pendapat juga Nabi SAW berhijrah adalah pada bulan Rabiul Awal juga dikemukakan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Tabaqat ni maksud susunan daripada perbahasan berkenaan dengan sirah-sirah para ulama. Kan, sebab tu Tabaqat ni dia banyak kitab-kitab, Tabaqat Hanabilah, kan, Tabaqat Hanabilah, Tabaqat Syafi'iyah, Ibn Subki dan sebagainya, iaitu menyusun tentang sejarah-sejarah para ulama dalam sesuatu mazhab. Jadi Tabaqat Ibn Sa'ad ni dia lebih luas lagi. Dia lebih luas lagi dia punya susunan para ulama, tu ulama hadis dan sebagainya. Baik, juga Imam Ibn Hisham di dalam sirahnya. Ini pun seperti mana yang kita sedia maklum, sirah Ibn Hisham, dan kita dah bincang sebelum ni, ada kritikan, ada perbincangan pada sirah Ibn Ishaq dan sirah Ibn Hisham, dan kita dah sebut pendapat yang lebih kuat, lebih kukuh daripada sudut riwayat sirah bukan daripada Ibn Hisham, bukan daripada Ibn Ishaq, tapi daripada Musa bin Uqbah. Itu riwayat yang lebih kukuh, maksudnya riwayat sirah diambil daripada Musa bin Uqbah. Itu konsep dia. Ini teknikal lah sikit. Okey. Kemudian ini juga pendapat Imam Ibnul Qayyim pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-13 selepas pelantikan baginda Nabi SAW sebagai Rasul. Betul itu tahun ke-13. Maksudnya apa? 13 tahun kat Mekah. Itu konsep dia. Baik. Kemudian orang-orang di Madinah keluar seperti biasa, iaitu untuk menunggu kehadiran baginda Nabi SAW. Apabila cuaca mula panas, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba salah seorang daripada Yahudi naik ke atas satu bukit di Madinah, lalu melihat Nabi SAW dan juga para sahabat dalam perjalanan, maka dia memanggil orang ramai dengan suara yang tinggi. Baik, ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau, Zadul Ma'ad. Okay? Kitab Zadul Ma'ad ni ditulis dalam perjalanan musafir pergi haji. Pergi haji ya tulis kitab. Maksudnya dengan rujukan yang terhad, dengan apa ni, dan kemungkinan juga sebahagian para ulama menyatakan Imam Ibn Qayyim ni dia tulis apa yang dia hafal, bukan dia tulis daripada rujukan yang ni. Sebab tu kalau tengok kitab Zadul Ma'ad tu, dia macam fiqh sirah. Kat dalam tu ada hukum hakam, sepanjang perjalanan sirah Nabi tu ada hukum hakam yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Itu kehebatanlah Imam Ibn Qayyim, walaupun ada orang kata dia ni copy paste Ibn Taymiyah. Copy paste kepada Syekh Islam Ibn Taymiyah, tapi hakikat sebenarnya dia ada banyak hukum-hukum yang dia tarjihkan. Hukum-hukum yang dia pilih tak sama dengan pendapat guru je Imam Ibn Taymiyah. Tapi dalam sirah dia memang jago. Dia memang hebat dalam sirah, dan itulah kitab yang ditulis oleh beliau. Baik, kemudian Al-Hafiz Ibn Kathir menukilkan dalam karya sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah, kata Muhammad bin Sirin, seorang lelaki datang kepada Umar dan berkata, tetapkan tarikh seperti mana orang bukan Arab lakukan dengan menulis pada bulan tertentu dan tahun tertentu. Jawab Umar, ni Nabi dah wafat dah ni. Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar dah wafat, itulah. Kemudian baru zaman Sayyidina Umar. Maksudnya penetapan tarikh kalender Islam tu belum ada pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakar. Yang ada pada zaman Umar. Baik, ni kita sedia maklum lah, kita baca saja sikit. Baik, jawab Umar, cadangan yang baik. Mereka berkata, tahun bilakah kita hendak mulakan? Tahun ni maksudnya bulan permulaan tu bila? Ada yang kata tahun hijrah, ada yang kata tahun lepas balik haji, ada yang kata permulaan tahun Nabi dilahirkan, ada permulaan tahun sekian-sekiannya lah. Ada tahun-tahun tertentu yang mereka cuba nak jadikan sebagai bulan awal ataupun tahun awal dalam Islam. Penyusunan tu. Baik, ada yang mencadangkan tahun kebangkitan Nabi SAW, ada pula cadangan tahun kewafatan baginda Nabi SAW. Lalu mereka bersetuju tahun baginda Nabi SAW berhijrah. Lalu mereka bertanya lagi, bulan manakah hendak kita mulakan? Jadi, waktu tahun hijrah. Baik, ada yang mencadangkan Ramadan, ada yang mencadangkan Muharram kerana ia bulan yang orang ramai baru saja selesai menunaikan haji, dan ia juga termasuk daripada bulan-bulan haram, yang 4 tu lah. Baik, kemudian
Lalu lalu mereka pun bersetuju menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Jadi di sini apa salah faham dia? Salah faham dia ialah bila bulan Nabi berhijrah dan juga bila bulan pertama dalam Islam. Itu beza dia. Kan semua orang menyamakan saja bulan Muharram tu awal hijrah, bulan Muharram tu tahun pertama dalam kalender Islam. Ataupun bulan pertama kan. Jadi kita kata itu antara benda yang dua isu berbeza yang disatukan. Sebenarnya dia adalah dua isu yang berbeza. Okey, kita baca dulu, kemudian baru kita hurai sikit, kita tengoklah apa benda yang kita boleh bincangkan. Baik. Riwayat ini jelas menunjukkan pemilihan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah bukanlah kerana ia bulan yang Nabi SAW berhijrah padanya. Ia hanya bulan pilihan dijadikan bulan pertama bagi kalender hijrah. Baik. Ringkasan perjalanan Nabi SAW hijrah secara ringkasnya dipetik daripada pandangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ni tidaklah sempurna, Syekh Safiyur Al-Mubarakfuri ni. Cuma kita kata adalah berapa. Dia bawa riwayat berkenaan Saidina Ali ganti tempat tidur baginda Nabi SAW. Padahal di sisi para ulama hadis riwayat tu tak kukuhlah, bertentangan dengan riwayat Al-Bukhari. Nanti kita akan bincangkan riwayat daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anhum dan daripada baginda Nabi SAW. Berbeza kan, tetapi Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri bawa juga kitab tu. Kan biasa kita dengar kitab sirah paling terbaik Rahiq Maktum lah. Rahiqul Maktum Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Ya, tetapi ada juga beberapa perkara ataupun sirah yang beliau bawa selagi mana bagi beliau riwayat tu bukan palsu. Riwayat tu bukan palsu. Maksudnya riwayat yang mungkin kita akan jumpa, contoh nanti akan jumpa tentang burung merpati ke, Al-Ankabut, itu apa, labah-labah ke, kan, dan sebagainya, ada dalam riwayat. Maksudnya, cuma kita kata dia adalah sebagai pelengkap kepada perjalanan peristiwa yang berlaku dalam sirah. Itu konsep dia. Sebab tu kita dah sebut dah awal-awal dulu, dalam bab sirah ni para ulama taklah terlalu ketat seperti dalam bab hukum hakam. Hukum hakam mesti hadis sahih. Mesti kalau ada yang dhaif pun disokong dengan ijma', disokong dengan nas-nas yang lain. Tapi kalau peristiwa sirah, selagi mana dia tak bertentangan dengan akidah, bertentangan cerita yang sepatutnya ataupun mengubah peristiwa itu sehingga menjadikan Nabi itu dan sahabat tu kedudukannya berada di bawah dan seterusnya, maka para ulama masih lagi ada dia punya apa kita kata standard lah untuk berinteraksi dengan riwayat-riwayat sirah. Adapun yang paling terbaik kita kata yang sahih lah. Kan? Cuma kita sebagai pembaca, sebagai peneliti, kita kena tengok isu-isu berkait dengan perkara ni. Jadi secara umumnya overall Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dah cuba buat yang terbaik. Kan? Ada juga sahih Sirah Nabawiyah, Dr. Mahdi Rizqullah, dia pun ada buat. Kan? Kemudian juga Dr. Akram Dia Al-Umari ada sahih Sirah Nabawiyah juga. Kan? Itu pun juga yang bagus dan dia ada membawa kritikan-kritikan riwayat dan juga hujah-hujah yang menyatakan satu peristiwa itu kalau tak betul, kalau tak sahih, kalau dhaif, dia ada nyatakan. Itu konsep dia. Baik. Kemudian, maka kata beliau, keluarnya rumah, bahawa Nabi SAW keluar daripada rumah baginda Nabi SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada 28 hari bulan Safar, tahun ke-14 selepas menjadi Rasul. Dari situ baginda Nabi SAW bersama Abu Bakar ke Gua Thur. Mereka berdua berada dalam Gua Thur tersebut selama 3 hari. Pada hari pertama bulan Rabiul Awal, baginda Nabi SAW dan Abu Bakar keluar daripada Gua Thur, lalu memulakan hijrah ke Yathrib ataupun Madinah. Mereka dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Nabi SAW sampai ke Quba. Baginda berada di Quba selama 4 hari dan mengasaskan Masjid Quba, mendirikan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal selepas solat Jumaat, barulah baginda Nabi SAW memasuki Yathrib dan kemudian yang kemudian dinamakan sebagai Madinah. Okey. Kemudian dalam tempoh itu juga Nabi SAW mengarahkan untuk dibina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba seperti mana disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Okey, jadi kita boleh faham dan jelas kat situ kita nampak bahawa dia punya perbincangan ataupun dia punya konsep itu dia ada berapa peristiwa ataupun perjalanan daripada sudut sirah itu. Okey, so kita nak pergi dulu sebelum bincang berkenaan kelebihan sirah dan sebagainya. Pertama, sirah ni sebenarnya ataupun perjalanan hijrah ni dia bukan waktu Nabi, maksudnya sebab Mekah itu ada penyakit kan, sebab Nabi SAW, itu antara faktor-faktor. Tapi kalau kita pergi kepada hadis-hadis yang sahih seperti mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika awal lagi turun wahyu, sebenarnya dah disebut oleh
Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ni siapa? Sepupu kan. Sepupu kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kan bila turun wahyu tu Nabi takut kan? Dan kemudian Nabi balik dan kemudian jumpa Sayyidatina Khadijah dan kemudian seterusnya Sayyidatina Khadijah kata kita kena jumpa Waraqah ibn Naufal, sepupu. Sebab Waraqah ibn Naufal ni dia orang yang memang tahu tentang apa-apa yang berlaku dalam isu berkait dengan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Kan, okey. Jadi dia bagi tahu apa? Dia kata bila kamu jumpa ni dalam agama kita dulu dipanggil namus, Jibril lah. Kan dia pernah turun pada Nabi Isa, dia turun kepada Nabi Musa dan seterusnya. Jadi bukan Mikail. Yahudi kata Mikail yang turun pada Nabi Isa, bukan Jibril. Mereka inti dengan Jibril. Atau tengok dalam surah Baqarah apa semua mereka inti. Okey. Kemudian juga pengikut Nabi Isa pun sama. Jadi yang betul-betul turunnya ialah Jibril. Maksudnya melalui wahyu sama ada Taurat ke Injil ke Zabur, Jibril yang bawa turun, bukan malaikat lain. Atau tugas khusus yang Allah bagi kepada Jibril alaihissalam. Baik, bila jumpa tu, maka namus ni ataupun Jibril ni, Waraqah ibn Naufal ni dia macam mentafsirkan. Dia tahu lah. Dia pun sebut ciri apa semua. Dia kata ini adalah Jibril yang datang kepada sebelum ni dan kebiasaannya kamu akan diusir daripada tempat kamu, kampung kamu. Kan maksudnya kat situ tu dah tahu dah. Nabi tanya, betulkah aku akan diusir satu hari ni? Ya, kata Waraqah ibn Naufal, dan pada waktu itu kalau aku masih hidup aku akan pertahankan kamu. Kan kita pernah sebut sebelum ni, itu yang menjadi dalil bahawa orang lelaki pertama memeluk Islam tu Waraqah ibn Naufal. Waktu turun Iqra tu. Kan? Betul lah Sayyidina Abu Bakar secara rasmi yang betulnya, yang betul mensyahadah. Tapi Waraqah ibn Naufal dia tak syahadah. Dia cuma menyatakan bahawa dia akan pertahankan Nabi. Maksudnya ajaran Nabi. Sebab tu para ulama berkhilaf. Maka mereka mengata Waraqah ibn Naufal lah yang pertama sekali masuk Islam. Yang kedua Abu Bakar secara rasmi, jelasnya. Tak apalah, itu perbezaan daripada sudut perbincangan. Cuma saya nak sebutnya dekat sini ialah daripada situ lagi dah dia bagi tahu dan Nabi sendiri dah tahu yang Nabi akan diusir satu hari nanti. Kan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW, hadis yang sahih berkenaan dengan laula, kalaulah tidak kerana akhraja qaumi, kan, ataupun ukhrij, kan, ataupun dikeluarkan oleh kaum aku, ma sakantu ghairak, aku takkan tinggal di negeri lain melainkan Mekah, kata Nabi SAW. Sebab Madinah ni arahan Allah, perintah Allah suruh pergi hijrah tu. Bukan sebab apa? Kerana mengikuti arahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita nak katanya peristiwa hijrah itu bukan semata-mata waktu kena berhijrah itu baru Allah perintahkan. Rupanya dah ada isyarat tu daripada awal lagi sejak Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, seperti mana disebutkan oleh Waraqah ibn Naufal, dan hadis itu sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari menceritakan tentang pada awal-awal bagaimana turunnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu poin penting yang kita kena perhatikan. Baik, yang kedua, kita nak tengok juga dekat sini arahan ini seperti mana dalam riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW ini dibangkitkan menjadi Rasul pada umur 40 tahun lah. Kan? Tapi sebenarnya lebih lah. Adalah berapa bulan apa sekian-sekian tu tak apalah. Okay? Cuma kita kata 40 tahun. Kata Ibn Abbas, 40 tahun dibangkit jadi Rasul. Kemudian 13 tahun di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okay. Itu menunjukkan bahawa memang benda tu berlaku hijrah. Daripada Mekah mesti ke Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi dalam riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan Nabi dibangkitkan umur 40 ala ra'si 40 sanah. Kan? Maksudnya pada umur 40 tahun tu, dan kemudian 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila dikaji, riwayat ni tak ada pertentangan pun sebenarnya. Walaupun kita kata secara jelasnya riwayat daripada Ibn Abbas tadi kata 13 tahun di Mekah lebih tepatlah. Tapi riwayat daripada Anas menyatakan 10 tahun adalah riwayat yang dipanggil sebagai riwayat menggenapkan sahaja. Kan? Jadi tak perlulah 13 ke 12 ke 11 ke, kita letak je 10 tahun macam tu contohnya. Kan? Jadi itu memang popular di sisi para ulama hadis, menggenapkan cara kaedah untuk menggenapkan bagaimana cara berinteraksi dengan nombor-nombor yang ada dalam hadis-hadis, kiraan tahun dan sebagainya. Kan? Sama juga riwayat Anas bin Malik, dia genapkan berkenaan dengan uban. Kan? Illa 20 sya'ratan bayda. Juga dalam riwayat Bukhari. Melainkan ada 20 helai. Kan? Bila dikira, tengok riwayat daripada siapa? Riwayat daripada Samurah ibn Jundub.
riwayat daripada Anas bin Malik yang lain, riwayat daripada Ibn Umar menyatakan bahawa ada riwayat sebut 14 helai je. Ada riwayat sebut 17 helai. Ada riwayat sebut 18 helai. Datang Sayyidina Anas bin Malik, 20 lah lebih kurang. Jadi itu konsep dalam ilmu hadis, bagaimana menggenapkan satu nombor, dan itu dikira sebagai satu perkara yang tidak bertentangan antara satu sama lain. Itu konsep dia, kan. Tapi ada riwayat yang betul-betul tengok dia sebut, tak ada masalah. Macam riwayat tadi Ibn Abbas tadi kan, sebut memang 13 tahun. Betul tu. Itu riwayat tidak menggenapkan. Riwayat menggenapkan 10 tahun. Okey, itu bukan, kalau kita baca tu jangan pelik kan. Tengok Sahih Bukhari. Memang betul-betul tu bab awal-awal Sahih Bukhari tu, kan, bab berkenaan dengan apa semua ni, kita akan tengok, macam mana pula 10 tahun? Ni silap catat ni kot? Tak, bukan silap catat. Bukan silap tulis. Memang begitu riwayatnya. Cuma bagaimana kita nak faham tentang isu tu. Baik. Katalah Hafiz Imam Ibn Kathir, daripada sudut riwayat ni, beliau menyatakan, juga pendapat tadi kita sebut, beliau menyatakan Rabiul Awal tahun ke-13. Selepas Nabi SAW. Bila sebut tahun ke-13, masuk 13 tahun kat Mekah. Jadi tahun ke-13 nak masuk ke-14 tu, diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib, kan. Okey. Jadi itu dia punya konsep. Okey, kemudian seterusnya kita tengok juga poin yang ketiga, Madinah ni, pemilihan Madinah ni, kenapa Nabi tak pergi ke Taif ke? Memang pergilah, pernah pergi ke Taif. Kan, kenapa tak pergi ke Habsyah? Kenapa tak pergi tempat-tempat yang lain dan sebagainya? Kerana Madinah itu sendiri Nabi SAW mimpi melalui wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu lah. Mimpi kita bukan wahyu. Mimpi kita tidur lah, kan. Jadi mimpi Nabi itu wahyu. Kan? Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan, kalau kita tengok ni, daripada Abu Musa al-Asy'ari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, menyatakan Nabi SAW ni mimpi, yang mana Nabi mimpi ni peristiwanya ialah, Nabi mimpi kawasan tu penuh fihan nakhlun. Padanya ada pokok-pokok tamar. Kat pokok-pokok tamar ni, yang suburnya dekat Madinah. Pada tu ada pokok-pokok tamar. Kan? Dan kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah, dan kemudian dia juga dipanggil sebagai Al-Yamamah. Dan dalam riwayat juga disebutkan dia adalah Madinah, iaitu Yathrib. Yathrib itu nama lain. Kemudian Nabi SAW tukar kepada namanya adalah Madinah. Kan? Dia sebenarnya tak ada masalah. Bukan sekadar nama tempat tu saja. Kadang-kadang nama-nama sahabat pun Nabi tukar. Yang mana tak berapa cantik tu Nabi akan tukar, kan. Kan? Contohnya Abdul Uzza, Nabi tukar yang lain. Kan? Contohnya nama yang tak berapa cantik tu, sebagai contoh macam nama Ummur Ruman sebelum tu, kan, ataupun Ummur Ruman tu isteri Sayyidina Abu Bakar lah. Okey, ataupun sebelum tu lagi nama-nama yang lain tu tak berapa cantik, Nabi tukar. Maknalah maksudnya. Dari sudut makna tu tak berapa tepat. Makna tu mungkin benda-benda yang dilarang, macam nama-nama bahala ke Abdul Uzza, Nabi tukar. Yang tu tidak jadi masalah lah untuk nama itu. Tapi kalau nama tu nama yang baik, kekal, elok, tak ada pun masalah pun. Lim Joy Sun contoh. Brother Lim, kan. Lim Joy Sun. Nama dia apa? Mari menuju kejayaan, maksud dia. Hayya 'alas salah tu. Tapi letak hayya 'alas salah jadi panjang lah. Tu je Lim Joy Sun. Kan. Sun tu Lim tu Sun tu tak silap saya nama keluarga dia. Nama dia Lim, Brother Lim, kan. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang ada nama tertentu tak payah tukar pun, tak ada masalah. Sebab nama dia bagus. Tapi kalau dia nama dewa, nama Tuhan dia, tu memang kena tukar. Jadi macam juga Yathrib ni, nama dia bermaksud kurang negatif, tak berapa cantik. Maka Nabi tukar kepada Madinah. Kan, bandar ataupun Munawwarah, bandar yang bercahaya lah. Tapi walaupun namanya Madinah, kan, maksudnya tempat perhimpunan, kawasan, ataupun tempat pentadbiran dan sebagainya, kota, maka Nabi letakkan namanya Madinah. Okey, jadi maksudnya kat sini ialah Nabi mimpi dah. Nabi tak pergi ke Taif ke, tak pergi ke Habsyah ke apa semua, walaupun pernah berhijrah, tetapi bukan tempat lain melainkan dia adalah Madinah. Itu pilihan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tertentulah pilihan Allah yang paling terbaik, dan sudah tentu perkembangan apa semua dekat Madinah tu satu benda yang sangat terpuji. Okey, habis kat situ. Kemudian kita nak pergi juga nak tengok berapa ramai yang ikut baginda Nabi SAW ni. Daripada hadis Al-Bara. Ada orang yang je Al-Bara. Tak betul lah. Al-Bara. Dia tak, R tu tak ada sabdu. Ra tu tak ada sabdu. R pula dah, kan. Ra tu tak ada sabdu. Jadi Al-Bara bin Azib meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW yang pergi waktu tu ada 25 ke hampir 30 orang. Antaranya nama-nama besar ialah Mus'ab bin Umair. Tu nama-nama yang pergi lah.
Ini disebut dalam apa? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Al-Bara' bin Azib. Beliau sendiri cerita siapa yang pergi tu. Okey. Jadi Mas'ab bin Umar. Yang kedua Ammar ibn Yasir. Okey. Yang ketiga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Yang keempat juga Bilal. Yang kelima Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian 20 orang lagi lebih sahabat yang mana disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain menceritakan tentang peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang pergi dulu. Yang pergi dulu. Kan sebab Nabi tunggu wahyu. Perintah untuk pergi dulu tu maksud strategi tu Nabi dah tahu dah. Cuma nak perintah betul-betul tunggu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala barulah Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah dan juga ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, jadi kita tengok sikit dalam secara ringkasnya kalau kita tengok ni disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, disebut oleh Syekh Safi Rahman Ubaghfuri dan sebahagian lagi ulama lain. Kalau tengok fiqh sirah Al-Buti pun sama. Okey, Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti pun sama lebih kurang lah. Itu kalau kita ambil yang buku yang lain sikit lah daripada yang biasa tu, maka 26 ataupun 28 Safar Nabi start berhijrah daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila tengah hari, nanti kita buktikan dengan riwayat Al-Bukhari daripada Urwah, daripada Aisyah. Okey, 28 Safar keluar. Kemudian duduk dalam Gua Thur 3 hari. 28, 29, 30, 1 hari bulan tu keluar daripada Gua Thur menuju ke Quba. So maksudnya 28 Safar Nabi mula berhijrah daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kemudian 1 Rabiul Awal, lepas 3 harinya dalam Gua Thur tu, lama dah tu. Okey, kemudian 1 Rabiul Awal Nabi bergerak ke Quba. Okey, 8 Rabiul Awal Nabi sampai dekat Quba. Maksudnya perjalanan sirah itu dalam 15 hari, lebih kurang 15 ke tak sampai 20 lah. Okey, jadi berapa tadi? 8 hari bulan sampai dekat Quba, dan Nabi asaskan Masjid Quba apa benda semua tu ringkasnya, dan kemudian pada 12 Rabiul Awal Nabi sampai dekat Madinah. Sebab tu kalau ada kan nasyid Tala'al Badru Alaina tu kan, dia katakan menyambut Nabi, hadis apa cerita nasyid tu taklah palsu. Dia dhaif lah dari sudut riwayatnya. Cuma sukanya penduduk Madinah menyambut kedatangan baginda Nabi SAW yang diibaratkan sebagai bulan purnama. Kan. Jadi kita kata walaupun hadis tu dhaif, nanti pun kita akan lalu riwayat tu. Kita akan jumpa riwayat secara tentu dengan perincian. Tapi kita nak bagi tahu asasnya ialah tarikh-tarikh penting tu, waktu-waktu penting. Ini anggaran lah. Sebab bila kita tengok dalam Syekh Safian Mubarakfuri ni, dia juga selalu petik Al-Allama Al-Mansufuri. Al-Mansufuri ni ulama daripada asalnya dia Mesir, India lah juga kan. Dia India, mungkin pernah duduk di Mesir. Al-Mansufuri dia pakar falak, maka dia pun buat kiraan tu. Sebab tu dia kira, dia tengok berapa ribu awal kan. Sebab tu dia kata kenapa tarikh Nabi SAW lahir tu 9 Rabiul Awal bukan 12 Rabiul Awal. Itu perkiraan falak. Dia kira balik, dia tengok balik kan, dia tengok daripada tarikh sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, dan sebab tu dia dapat Rabiul Awal. Iaitulah terutamanya bagi kelahiran Nabi SAW. Itu Al-Mansufuri lah. Kan, itu antara ulama-ulama falak yang besar lah juga, boleh kita katakan boleh dirujuk daripada sudut dia punya pendetailan dan juga perbincangan. Okey, jadi Syekh Safi Rahman Ubaghfuri dia selalu petik Al-Mansufuri itu dalam kitab beliau. Okey, kemudian itu secara ringkas kan, bila Nabi SAW sampai Rabiul Awal, sampai dekat Madinah, dan kemudian waktu itulah kita kata dia punya pentadbiran. Kemudian waktu tu ada kisah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari sambut dekat Madinah. Okay. Kemudian kisah unta Nabi SAW, kemudian Nabi jadikan tempat tanah kubur ataupun asalnya tu tempat kurma, dua orang adik-beradik tu kemudian didirikan Masjid Nabawi dan seterusnya. Okay. Cuma kalau ikut riwayat Imam Al-Bukhari, paling ringkasnya kita boleh cerita waktu tengah hari. Kata Urwah ni siapa? Anak saudara lah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Urwah Ibn Zubair, dia ada Abdullah Ibn Zubair. Abdullah tu dia tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh tabi'in lah. Tapi abang dia iaitu Urwah Ibn Zubair sempat jumpa Nabi. Dan sempat jumpa sahabat-sahabat lain tu sudah tentulah. Kan? Jadi dia kata sahabat. Jadi dia tu kedudukannya sahabat lah. Adapun Abdullah bin Zubair dia bukan sahabat. Zubair bin Awam ayah dia confirm lah sahabat, dah dijamin syurga kan. Okey. Jadi kata Urwah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu hari tu waktu tengah hari Nabi tutup muka, datang ke rumah. Rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan juga waktu tu Sayyidina Aisyah tengah berada dekat rumah lah. Rumah ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dan kemudian pada waktu itu, kata Nabi SAW, perintahkan, keluarkan semua yang ada dekat rumah ni. Sebab Nabi bimbang, takut ada orang-orang yang bocorkan rahsia ke apa dan sebagainya. Itu satulah. Yang kedua, supaya semua dapat faham apa yang akan berlaku pada peristiwa hijrah ni. Baik. Kemudian, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi ni tak pernah datang melainkan pada waktu-waktu macam ni, waktu-waktu tengah-tengah hari macam ni kan. Melainkan ada satu peristiwa penting. Maka bila datang tu, tengah hari tu cerita, dan kemudian kata Nabi, kita kena hijrah pada waktu ni juga, tengah hari. Jadi yang mana yang berlaku peristiwa malam tu? Kan? Yang kata Saidina Ali radhiyallahu anhu ganti tempat tidur bagi Nabi SAW tu. Tapi Syekh Safi Rahman Mubarakfuri dia bawa riwayat tu, dia bawa dua riwayat banding kan. Satu riwayat dia cerita Ibnu Hisham bin Ishaq, lepas tu dia bawa riwayat Al-Bukhari. Tu bagus tu, dia punya perbandingan daripada sudut riwayat. Maka kita kata sudah tentulah Sahih Bukhari lebih tinggi. Sahih Bukhari lebih tinggi. Tapi tak apa, kalau kata nak adakan juga kehebatan dan juga kedudukan Sayyidina Ali waktu tu umur dia 20-25. Sayyidina Ali tu. Nak letak juga dia punya peranan dalam sirah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan. Tapi sebenarnya peranan yang paling besar dalam sirah ni keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah buat apa? Bila Nabi dah perintah, dia siapkan bekalan. Asma binti Abu Bakar, anak juga, ayah kakak kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia potong tali pinggang dia tu kan, buat ikat untuk nak bawa bekal tu. Tu panggil dzu naqatain, maksud dua tali pinggang. Pemilik dua tali pinggang, tapi kelebihan dia sangat banyaklah. Tu dua keluarga dia. Siapa lagi? Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ni tugas dia waktu Nabi kat Gua Thur, dia buat apa? Kan, dia tengok apa yang berlaku macam perisik lah. Malam-malam tu, malam-malam dia dekat Gua Thur, dekat sekeliling tu. Besok pagi ada dekat Mekah. Dia dengar berita curi, bukan curi lah, maksud dengar berita. Ada tak berita tentang cari Nabi ke? Kan nak apa? Itu memang kafir Quraisy punya pakatan, memang nak cari nak bunuh Nabi lah. Cuma nak tengok berita tu sebar. Dia buat macam tak ada apa-apa. Kan? Jadi malam dia ada pula kat sana. Seorang pun tak tahu. Dia tu tahu di mana Nabi berada. Itu peranan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bekas hamba Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dia pun main peranan juga. Bawa apa? Kambing. Bawa kambing tu, Nabi minum susu dia. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa bila mana, itu bukan dalam Bukhari lah, tapi minum apa semua tu, bila mana dalam perjalanan tu, kambing tu akan kesan tapak kaki tu. Kambing tu akan ikut supaya hilang tapak kaki Nabi SAW tu, tak dapat dikenal pasti. Kan, supaya tapak kaki kambing tu, kita kata tak adalah, tak nampak lah tapak kaki manusia pada waktu itu. Baik, kemudian seorang lagi, Sayyidina Abu Bakar, dia upah. Nabi sendiri upah satu orang Yahudi daripada Bani Adil. Bani Adil ni antara orang yang rapat sikit dengan baginda Nabi SAW. Dia bukan musuh. Bukan seperti mana Yahudi dekat Mekah. Okay? Jadi dia upah siapa? Abdullah bin Uraiqid, untuk membawa perjalanan sirah baginda Nabi SAW. Jadi kalau tengok tu ada nama besar tu. Kan, Sayyidina Abu Bakar, Asma, Aisyah, Abdullah, Amir bin Fuhairah, Islam lah. Dan juga Abdullah bin Uraiqid, Yahudi, tak Islam. Nak ceritanya itu peranan besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Pergilah Gua Thur, dan kemudian selepas tu kita sebutkan tadi 3 hari, itu sebut dalam riwayat Bukhari tu 3 hari. Kan? Lepas 3 hari tu terus berhijrah, bermula ke Quba. Seperti yang kita sebut tadi, sampai pada 8 Rabiul Awal, dan kemudian sampai di Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar ni dia ada belilah unta apa semua tu, kita pernah cerita sebelum ni, ada qaswa, unta betina. Itu yang Nabi pakai lah dalam peristiwa hijrah, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar 1 ekor unta. Okey, itu je cerita dia ringkasnya. Kan, tak ada cerita tentang baca surah Yasin, tabur pasir. Yang tu dalam riwayat sirah Ibnu Hisham lah, Ibnu Ishaq lah yang bawa riwayat tu. Cuma kita kata boleh kita baca, boleh untuk kita sampaikan. Cuma kena sebut bahawa hak dalam Bukhari tak sebut macam tu lah. Tak sebut macam tu. Walaupun kita pernah dengar, kecil-kecil dulu kita pernah dengar kan. Peranan labah-labah, peranan alang-kabut, peranan burung merpati, kan. Lepas tu apa kita kata, peristiwa yang berlaku tu, Saidina Ali tidur kemudian baca surah Yasin, sehingga ada orang kata nak lepas Roblox pun bacalah ayat tu. Tembus kat polis tu. Kan, surah Yasin pada ayat 9 tak silap kan. Sadda tu kan.
wa min khalfihim sadda, kan? Maksudnya tepi belakang apa semua tu sebagai sadda, maksudnya yang menghalang dan sebagainya, bagi orang tak nampak apa semua, kan? Jadi kita kata itu satu benda yang bukan masyru' lah. Kan? Sebenarnya ayat Quran semua syifa, semua penyembuh, semua benda yang boleh menghalang apa dan sebagainya. Cuma kita kata untuk kaitkan dengan peristiwa hijrah ni, yang Nabi baca tu supaya semua Yahudi tertidur apa semua tu, ayat tu tidak tepat daripada sudut riwayat, tak berapa kukuh, kan? Cuma bolehlah diceritakan, cuma kita kena sebut riwayat dalam Bukhari tidak seperti itu. Okey, habis kat situ. Kemudian juga kita nak tengok, ni ringkas daripada apa kita sebut ni, berapa peristiwa penting dalam peristiwa hijrah ni. Pertama sekali kalau kita tengok, Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, hadis sahih, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihad wan niyah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, tetapi dia adalah jihad dan niat. Kan? Maksudnya nak berjihad kena berhijrah juga. Tapi kalau penduduk Mekah, penduduk di Mekah pada waktu tu tak perlu pindah ke Madinah dah selepas pembukaan kota Mekah, kan? Yang penduduk tu kekal lah. Maka tak perlu lagi keluar berhijrah ke mana dan sebagainya, melainkan kata Nabi SAW untuk jihad. Kan? Sebab tu zaman Sayyidina Umar Khattab, kan, penaklukan Konstantinopel apa semua, kemudian zaman selepas itu perluasan Empire Islam, hijrah belaka tu, sahabat-sahabat berhijrah, kan? Sehingga kan pengakhiran bagi sahabat itu, Abu Tufail tu sendiri pun, tak silap saya, seingat saya, dia tak meninggal dekat Mekah Madinah, meninggal di tempat lain, kerana dalam isu berkait dengan hijrah. Bahkan sahabat sendiri pun, mereka sendiri pun nak Allah jadi saksi kepada mereka, memang Allah jadi saksi lah pada mereka, supaya mereka ni kalau apa kita kata berhijrah ataupun pergi ke mana tempat-tempat lain, supaya mereka tak mati di kaunter tempat mereka lahir. Itu antaranya yang sebut macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, aku kalau boleh, aku tak nak mati di mana tempat aku dilahirkan, di Mekah. Biar mati tempat lain. Sebab bukti sebagai hijrah. Kan, bukti sungguh sebagai hijrah, berpindah satu tempat pada satu tempat yang lain dan membawa kepada pahala yang besar kerana pahala hijrah. Kan, sebab itu Nabi sebut innama amalun binniyat, kemudian hijrah kerana Allah dan Rasul apa benda semua tu, kan? Jadi itu menunjukkan bahawa penting peristiwa hijrah. Kemudian yang kedua niat. Yang kedua adalah niat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tengok daripada kisah kita yang kita bincangkan ni, hijrah ini ialah tunduk dan patuh pada arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak benda yang kalau kita tengok ini, benda tu kadang-kadang orang argue, kenapa kena buat macam tu, kenapa macam ni, kenapa begitu dan sebagainya. Tapi hakikat sebenarnya banyak benda tu kadang-kadang perintah daripada Allah yang tak boleh dengan logik akal. Kan? Orang tanya pada saya tentang isu berkait dengan kenapa nak beli emas dan perak je mesti ada, Nabi sebut on the spot mesti sama berat kalau nak tukar. Kan? Jenis emas. Kita kata tak boleh buat apa kerana ini adalah yang Nabi suruh, Nabi perintahkan. Kalau kita langgar tu, kita terlibat dengan riba yang Allah haramkan. Kan? Kenapa solat kena 2 rakaat apa sekian-sekian, kenapa tak sekian-sekian dan sebagainya. Jadi ada benda-benda tentu memang kita tak boleh nak persoalkan, dan dia tak ada tahlil, dia tak ada ta'lil, dia panggil ta'lil hukum. Dia tak ada sebab, dia tak ada kenapa, tak ada hikmah. Dia memang macam tu lah. Termasuklah peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Kan? Boleh dikatakan faktor ekonomi, faktor kehidupan, faktor masyarakat, penerimaan. Boleh kita kata, tapi hakikat asalnya adalah datang daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan Sayyidina Abu Bakar lah, dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar. Kan? Kalau kita tengok, Sayyidina Abu Bakar ni tak adalah riwayat hadis banyak, kan? Nak dibandingkan dengan Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi peranan dia tu sebagai khalifah, sebagai apa kita kata ketaatan kepada baginda Nabi SAW, tak ada argue apa-apa. Kenapa Rasulullah kita kena hijrah, tak ada. Terus. Kan, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan? Dalam apa peristiwa pun, sebut Isra' Mi'raj. Dia orang pertama sekali yang paling percaya. Dia kata, ya Rasulullah kau cakap apa aku percaya. Kan? Itu dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan? Dalam peristiwa apa lagi? Dalam peristiwa berkenaan dengan tawanan perang, dalam apa dan sebagainya. Nabi ambil pegang pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Banyak pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang Nabi ambil. Kan? Menunjukkan bahawa kedudukan tempat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memang sangat hebat di sisi baginda Nabi SAW. Bahkan memang ada hadis sahih pun Nabi sebut, kalau aku ambil peneman, teman yang paling rapat, Khalil. Kalau tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Abu Bakar lah teman aku yang paling rapat. Tapi sebab Nabi lebih memilih syurga, kan, Nabi wafat ila rafiqil Allah ma ila rafiqil ala dan sebagainya, maka Nabi kata kalau tak aku pilih Sayyidina Abu Bakar teman yang paling rapat. Memang tu daripada hijrah, daripada awal penerimaan, daripada awal masuk Islam, semua itu peranan Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Uthman nama sebenar dia. Abdullah bin Uthman. Abu Quhafah tu nama sebenarnya Uthman. Ayah dia pun masuk Islam juga lewat lah. Okey, masuk Islam. Abu Quhafah tu Abdullah bin Uthman. Dalam riwayat Al-Hakim Mustadrak, waktu masuk Islam tu serabut kepala dia penuh uban. Nabi suruh balik bersihkan apa semua baru masuk Islam. Okey, dalam riwayat Al-Hakim daripada kitabnya Al-Mustadrak. Okey, so peranan lah. So kalau ada orang kritik Abu Bakar, dia bukan Abu Bakar je, keluarga Abu Bakar. Kritik Aisyah, tu yang paling teruk kena tu. Tak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah. Asma pun ada sikit-sikit, tapi jarang-jarang kita dengar. Abdullah bin Abu Bakar pun jarang. Isteri beliau pun, Ummul Ruman pun ada juga. Ibarat katanya Sayyidina Abu Bakar ni dan keturunannya memang puak Syiah apa semua memang tak suka lah. Kan? Itu melebih-lebih daripada Sayyidina Ali. Okay? Itu dia punya konsep. Okey, kemudian yang keseterusnya, ramai orang tak perasan Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya walaupun pak mentua Nabi SAW, tapi dia lebih muda 2 tahun daripada Nabi. Sebab dia lahir 571 Hijrah. Nabi lahir Hijrah lah, okey. Dan Nabi SAW lahir 573. 2 tahun lebih kurang. Dia lebih tua sikit daripada Nabi lebih tua sikit daripada ayah mentua dia sendiri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cumanya waktu datang tu pun para ulama istinbat hukum, minta izin, kan Nabi minta izin dalam rumah ada siapa keluarkan dan sebagainya. Dan kemudian juga adab bertamu, tak semestinya orang tua mesti jumpa dengan orang muda mesti jumpa dengan orang tua, boleh juga orang tua untuk pergi ziarah orang muda. Sebab Nabi orang tua, Sayyidina Abu Bakar muda sikit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah daripada sudut hukum dan sebagainya. Itu kita kata antara benda yang penting kita tengok dalam peristiwa ni. Okey, kita ambil satu dua ni. Kemudian juga boleh berinteraksi ataupun menggunakan orang bukan Islam. Abdullah bin Uraikid tadi tak Islam. Jadi dalam bab berkait dengan muamalat, pengurusan, sebenarnya kalau ikutkan peristiwa hijrah tu dia ibadah tu. Kan? Tapi tetap Nabi perintahkan sebab dia tak berkait dengan ibadah khusus. Dia ibadah umum lah. Jadi Nabi gunakan Abdullah bin Uraikid. Macam kita jugalah. Kalau ada nak berjual beli, nak buat perniagaan, apa dan sebagainya, nak ambil stok bahan mentah daripada orang bukan Islam, contohnya dah. Dia ada bahan mentah. Bahan mentah dia apa? Contohnya dia ada tanaman sayur ke apa semua, contohlah. Kan? Yang baik, yang elok lah. Kita nak ambil bahan daripada dia. Kan? Dia ada, macam kita lah hari ni, interaksi dengan negara kita yang bercampur-campur ni, majmuk masyarakatnya, ada produk yang kadang-kadang kita beli daripada non-Muslim, owner dia pun, dia punya ketua syarikat pun kadang bukan Muslim. Maka daripada peristiwa ni membenarkan Nabi SAW istajara, Nabi memberi upah. Kan? Istajara Nabi SAW Bani Ad-Dil. Nabi pernah mengupah Bani Ad-Dil, maksudnya Abdullah bin Uraikid, untuk menunjukkan jalan ketika peristiwa hijrah. Kan? Dalam hari ni, apa-apa benda pun, hatta jual beli ke apa semua, dia lebih umum. Nabi pernah jual beli dengan orang Yahudi, Nabi pernah gadaikan baju besi Nabi kepada orang Yahudi dalam riwayat Al-Bukhari, kan? Dalam banyak riwayat yang sahih dan sebagainya, menunjukkan itu adalah Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi. Sehingga Nabi gadaikan baju besi Nabi, kan? Itu menunjukkan bahawa benda tu lebih luas lagi daripada hukum hakam yang terkait dengan sesama Muslim. Bab ibadat, bab apa, itu penting. Bab ketuhanan, bab akidah, bab itu penting, bab syariat. Tapi kalau bab berkait dengan kemanusiaan, sebab tu kata Imam Syirazi, kata Imam Nawawi, kalau kita berhutang dengan orang bukan Muslim, wajib kita bayar. Sebab dia bukan isu kita tu tergantung roh ke apa semua, bukan isu tu. Isunya ialah apa dia? Hak sesama manusia. Kan? Jadi masuk dalam bab muamalat, bab kemanusiaan, hubungan sama manusia, maka itu adalah perkara yang Nabi ajar kita dalam peristiwa berkait dengan sirah. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata kena boykot, tak boleh beli. Kan? Kadang-kadang kalau benda tu perlu, tak boleh buat apa. Sebenarnya bukanlah isu tu daripada produk Yahudi ke apa, hatta produk Malaysia pun. Banyak produk-produk di Malaysia ni yang kita makan, yang kita guna, bukan daripada asalnya owner dia ataupun dia punya syarikat tu bukan daripada orang Islam. Banyak. Maggi lah, tepung lah, apa semua, check balik. Kan? Minuman semua tu kan. Bukan produk Yahudi pun. Bukan import daripada sana, Nestle ke apa, bukan. Yang kita sendiri kat Malaysia. Jadi kita kata itu luas. Selagi mana benda tu halal, benda tu boleh diguna pakai, tak memudaratkan apa semua, maka hukumnya adalah harus untuk kita gunakan. Okey. Saya rasa cukup dulu lah kot. Kita habis dulu kat situ perbincangan ni. Nanti kita sambung lagi lah tentang isu ni. Ada soalan setakat ni? Okey. Okey. Di Malaysia?
Gerakan tu lah. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok gerakan untuk nak cuci lah kita kata riwayat-riwayat daripada sirah ni sebenarnya gerakan ni dah lama bermula lah. Cuma kalau kita kata dia sebenarnya bermula gerakan tu adalah daripada kitab-kitab. Kan contohnya Khudribik punya kitab daripada daripada India, kemudian juga ulama-ulama sirah di India juga kan, Shibli Nu'mani dan yang lain-lain semua dan sebagainya, mereka dah mula untuk mencuci riwayat-riwayat yang berkait dengan perkara yang tak tepat dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila dekat Malaysia ni juga kita kata gerakan itu terhasil daripada gerakan luar tu lah. Apa yang Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi buat, apa yang Dr. Akram Dia Umari buat, kitab-kitab mereka, apa yang dibuat oleh Dr. Mahdi Rizqullah dan sebagainya, ulama-ulama yang telah menulis bab-bab sirah, menyaring semula sirah. Hatta Syekh Albani pun dah ada sahih sirah Nabawiyah. Okay. Kemudian juga ada sahih sirah daripada Syekh Salim Aid Al-Hilali dan ulama-ulama yang lain. Maka benda-benda ni dah cuba untuk dibersihkan, dan dekat Malaysia saya tengok antara yang awal-awalnya adalah Maulana Asri Darul Kautsar cuba membongkar peristiwa-peristiwa yang ada daripada Syiah itu sendiri, dan termasuk daripada yang dikatakan kita kata riwayat-riwayat itu daripada Ibnu Ishaq lah dan juga Ibnu Hisham kan. Cuma kita kata sebab tu sirah ini, dan juga benda yang penting juga kita kena akui, sirah ni pun kadang-kadang diambil daripada Ka'ab bin Ahbar, geng-geng daripada Israiliyat dan sebagainya, terutama tentang para nabi, para anbiya kan. Tafsir-tafsir pun kita akan jumpa benda-benda yang seperti itu. Cuma saringan tu lah. Sebab tu ulama-ulama yang datang kemudian dia cuba untuk saring untuk ni balik, dan kemudian saya kata daripada sudut sirah, selagi mana dia tak bertentangan lah daripada sudut dhaif dan metod lah cara kita macam mana interaksi tu, maka kita kena tengok ke arah tu. Bukan semua riwayat dhaif kita tolak, tapi kalau sekadar dia penceritaan, menyambungkan antara satu peristiwa dengan satu peristiwa, tu okey lah. Kan? Selagi mana dia bukan palsu, selagi mana bukan bertentang dengan usul dan asas akidah, maka dia boleh lagi diterima. Jadi gerakan-gerakan seperti itu, alhamdulillah, dia bersamaan juga dengan gerakan berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Sebab dia tak lari tu. Hadis-hadis Nabi itu sendiri, riwayat yang palsu dan sebagainya, dan begitu juga dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Soalan? Tak ada. Ada? Okey, satu. Okey, satu. Tak. Okey, maksudnya okey. Pertama sekali, cara style para ulama dulu tulis, cara dia ialah dia melalui imla' anak murid. Imla' anak murid ni maksudnya guru yang cerita, anak murid yang tulis, tapi akhirnya kitab tu disandar kepada guru dia. Contohnya Al-Um. Al-Um tu kitab Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya bukan Imam Syafi'i yang tulis. Yang tulis dia ialah Al-Muzani ataupun disebut Al-Buaiti. Dua orang ni. Dua orang ni memang yang tulis betul-betul apa fatwa pandangan Imam Syafi'i dan seterusnya, maka dipanggil kitab tu Al-Um. Kan? Hatta kitab Ar-Risalah sekalipun. Kan? Jadi kita kata Ar-Risalah tu betul Imam Syafi'i yang tulis kepada Abdul Rahman Ibn Mahdi. Cuma kita nak kata ialah daripada sudut campur tangan anak murid ke yang tertulis yang apa semua ni, kita kata kemungkinan daripada sudut tu, dan kemudian mungkin yang paling besar sekali lah, sebab tu saya faham metod-metod para ulama salah dua, Imam At-Tabari kan, dan juga ulama Al-Hafiz Imam Ibn Katsir dan sebagainya, mereka cuba untuk cuci riwayat apa semua tu. Cumanya kalau ada dia letak tu, bukan bermaksud itu pandangan pendapat dia. Itu adalah ditinggalkan kepada orang yang selepas tu untuk mengkaji balik dan untuk menulis dan meneliti balik apa-apa yang disebutkan. Contoh, riwayat At-Tabari. Tafsir Tabari tu, banyak riwayat dia akan bawa. Daripada Qatadah, daripada Ikrimah, daripada Mujahid, daripada apa semua tu. Tapi kita sini nak nilai macam mana? Riwayat dan pandangan dalam tafsir tu. Maka kita kata pada waktu tu, kita tak boleh tidak kena bergantung pada ulama' yang selepas itu. Tengok Imam Ibn Katsir pula. Dia pun seolah-olah orang kata macam copy-paste daripada At-Tabari tu dia ringkaskan. Contohnya gitu kan. Tapi hakikat sebenarnya Imam Ibn Katsir ada kritik. Ada kritik riwayat, ada riwayat dia tak setuju dan sebagainya. Kita bergantung pada Imam Ibn Katsir pula selepas tu. Datang pula ulama yang selepas tu. Contohnya kita kata sampai Syekh Muhammad Amin An-Syanqiti, Adwa'ul Bayan, kitab tafsir dia dan sebagainya. Kemudian Syekh Sa'di,
dan seterusnya, maka kita akan selalu bergantung kepada para ulama. Sebab apa yang ditinggalkan tu bukan semata-mata itu pandangan peribadi mereka. Kan semacam kita sebut dulu, Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Al-Hakim dia susun dulu. Susun. Lepas habis semua tu dia rasa apa lagi nak letak? Baru dia start meneliti. Sebab tu 1/3 Mustadrak Al-Hakim tu sahih. Sebab dia dah teliti daripada awal lagi. Dia masuk dulu, kompor dulu, kemudian baru dia teliti riwayat tu. Sehingga dia meninggal dunia tak sempat nak teliti tengok. Kan? Macam syarah Sahih Muslim juga. Sampai bab riba kot, tak silap saya. Kan? Ataupun sebelum tu kan. Sikit je sebenarnya kalau kita kata syarah Sahih Muslim tu ada 13 jilid. Kalau cetakan Darul Hadis Qahirah 12-13 jilid, mungkin 3-4 jilid je yang disyarah. Yang lain tu orang tolong syarahkan balik ataupun ambil pandangan Imam Qadhi Iyad dan ulama-ulama yang lain. Jadi kita kata dalam sudut tu memang kita ditinggalkan begitu dan dikaji oleh para ulama selepas tu dan selepas tu. Kan? Ini bukan dipanggil kurang ajar. Sebab ada orang dia kata kurang ajar kita kaji kan. Kalau gitu Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi kurang ajar. Sebab dia telah buat takhrij kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kita kata dah itulah ilmu. Kan Syekh Albani dia takhrij balik buku Syekh Dr. Yusuf Qaradawi Al-Halal wal Haram fi Islam. Dia takhrij balik hadis apa semua tu. Kan fiqh sunnah. Dia ni balik. Kan contohnya. Jadi kita kata semua tu adalah berkait dengan ilmu dan tak mustahil ada benda yang ditambah dikurang dan sebagainya. Cuma kita sendirilah ada metod dan mengkaji, dan macam mana kita kalau tak mampu untuk mengkaji, menilai apa semua, kita pergi kepada ulama-ulama yang thiqah, yang terpercaya. Ulama thiqah terpercaya, maka kita berpegang pada pandangan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam, kita berhenti dulu kat sini. Nanti insya-Allah kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.